Kita beralih ke perkembangan ibu negara. Antara fokus akan dibawakan Taman Rekreasi Air Tawar pertama buatan Malaysia yang terbesar bakal dibuka kepada pengunjung bulan depan. Perkembangan ibu kota kita bersama-sama Suhil Muhammad Noor. Silakan Suhil. Terima kasih Nurul. Taman Rekreasi Air Tawar pertama buatan Malaysia yang terbesar, Taman Wetland di Putrajaya bakal menjadi tumpuan pelancong. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, taman seluas 138 hektar itu bakal siap sepenuhnya bulan ini. Tambah beliau, Taman Wetland yang akan menjadi tarikan untuk aktiviti pada waktu malam. Dalam Glow at Wetland ni kita akan menempatkan 10 buah glamping dan selain daripada glamping kita juga menyediakan tapak-tapak perkhemahan yang mana penggemar outdoor boleh menggunakan tapak perkhemahan untuk mendirikan kemah-kemah dan untuk menjadikan tempat ini lebih menarik, kawasan yang seluas 6 ekar ni dalam fasa 1 kita menyediakan aktiviti-aktiviti untuk semua peringkat umur. Tambahnya, selain menyediakan fasiliti bagi aktiviti perkhemahan, aktiviti ATV dan aktiviti berjalan malam, pelbagai aktiviti lain juga boleh dijalankan. Taman Wetland akan dibuka semula kepada orang ramai pada awal bulan Disember. Inisiatif memperkenal lokasi-lokasi menarik negara. Pusat Pelancongan Malaysia, MATIC di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya memberi sokongan penganjuran konvoi klub-klub pemotoran menjelajah negara. Menurut pengarah MATIC, Rudi Riwan Syukaimi, terdapat banyak klub pemotoran menggunakan MATIC sebagai lokasi memulakan konvoi bagi aktiviti CSR mereka. Saya pasti terdapat kelab-kelab lain juga di Malaysia yang akan membuat ataupun menganjurkan konvoi dan ini salah satu juga inisiatif yang bagus untuk memperkenalkan tempat yang mungkin tidak pernah dilawati oleh rakyat Malaysia. Satu usaha yang bagus untuk merencatkan kembali industri pelancongan domestik. Bagi pengerusi Kelab Motor DZ Bikers, Dato' Abdul Manan Muin, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan MATIC bagi tujuan pelancongan domestik. Misi DZ Bikers kali ini adalah membantu merancakkan kembali sektor pelancongan yang terjejas sejak penularan COVID-19. Satu tujuan kita kerana banyak ahli-ahli kita dari pemotoran motor besar start untuk kita beriadah semula lah dan juga CSR kepada yang memerlukan. DZ Bikers kali ini berkonvoi mengagihkan bantuan makanan asas kepada asnaf di sekitar Johor Bahru. Aktiviti yang sebelum ini sebagai pengerat hubungan antara penduduk kini menjadi ruang menambah pendapatan. Malahan usaha itu juga mula menerima pengiktirafan daripada pelbagai pihak yang mahu melihat kebun tanaman itu diperluaskan. Ikuti laporan selanjutnya, Kebun Kejiranan Bandar Perumahan Awam PA Seri Perlis 2 bersama wartawan Nurul Husna Bukhari. Bermula sebagai simbol muafakat dan diusahakan pada tahun 2014, projek ini bukan sekadar menjimatkan belanja dapur, sebaliknya menjana pendapatan sampingan sehingga RM400 sebulan. Macam saya sendirilah, warga Pencen. Jadi saya dapat mengisi masa saya tu berkebun. Yang kedua, makna hasil-hasil yang kita dapat ni, kita dapat menjana pendapatan kita. Menurut pengerusi kebun komuniti Muhammad Aziz Yahya, pihaknya menerima peruntukan di bawah pakej jana semula ekonomi negara penjana bernilai RM50,000 bagi projek pertanian bandar. Kita sedang berusaha mendapatkan khidmat, nasihat dan juga bantuan daripada pihak PBT dan juga Jabatan Pertanian untuk memikirkan kebun yang lebih mendatangkan hasil yang banyak.
Itu salah satunya ialah kita akan buat rak bertingkat lah menggunakan sistem irigasi. Kesihatan makcik, mata jadi terang, kesihatan makcik tak ada penyakit, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Belanja dapur pun boleh dikurangkan belanja dapur. Pendapatan makcik pun alhamdulillah jual sayur yang kita tanam tu kan. Masih cebol sikit lah badan. Masa perlu dah keluar tu kan. Tadi kalau duduk aja lemah juga. Kalau dah perlu dah keluar, andung sikit. Tanaman termasuk cili, kobis, kucai dan pegaga bukan sahaja mengindahkan lanskap perumahan ini, malah mewujudkan komuniti petani moden atau kebun bandar di tengah kesibukan kehidupan warga kota. Tanaman yang diusahakan sejak 6 tahun lalu di tanah tebiar sekitar perumahan awam Flat Sri Perlis ini tidak sekadar dijadikan sebagai salah satu daripada sumber vitamin tambahan kepada penduduk sekitar, namun ia juga kini dimanfaatkan sepenuhnya sebagai salah satu daripada sumber pendapatan penduduk. Saya Siti Nurhusna Bukhari untuk Berita RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan ibu kota. Kita kembali bersama Nurul. Terima kasih, Suhail.